Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua hadirin yang bersiaran langsung pada forum kita pada malam ini. Okey, pada malam ini kita akan membuat satu siri forum yang berkaitan dengan GIS dan COVID-19. Sebenarnya kita akan mengupas mengenai bagaimana aplikasi sistem maklumat geografi ini dapat kita membuat satu perkara untuk kita lihat daripada aspek pemetaan dari segi data dan sebagainya. Jadi sebelum kita pergi kepada perbincangan kita pada malam ini, saya nak berterima kasih kepada panel kita pada hari ini yang merupakan daripada mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris kerana sudi bersama kita pada malam ini untuk bersama-sama kita berjaya forum kita pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin memperkenalkan dahulu panel kita. Jadi kita pergi kepada panel yang pertama. Orang kata tak kenal maka tak cinta, ya begitulah. Jadinya mari kita berkenal dahulu panel kita pada malam ini. Dipersilakan panel yang pertama untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Ahmad Azhur bin Abdul Malik, merupakan pelajar semester 6 Universiti Pendidikan Sultan Idris yang belajar dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Geografi. Okay, pada malam ini kita akan berbincang mengenai GIS dan juga COVID-19. Okay, saya serahkan kepada moderator kita, iaitu saudara Khairul Azhar. Okey, terima kasih kepada panel kita yang pertama, saudara Ahmad Azhur, kerana memperkenalkan diri beliau. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang kedua. Kita boleh lihat kacak orang yang berambut panjang dan kita boleh pergi kepada beliau untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan saudara panel yang kedua. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Saya Muhammad Azwan Alias, turut merupakan pelajar semester 6 bagi jurusan Geografi di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tajuk yang akan dibincang pada hari ini adalah bagaimana GIS dan penggunaannya untuk penggunaan dalam situasi kita sekarang, iaitu COVID-19. Terima kasih. Sekarang diserahkan semula kepada moderator. Terima kasih kepada panel kedua kita, saudara Muhammad Azwan Alias, kerana memperkenalkan diri beliau. Seterusnya kita beralih kepada panel kita yang terakhir, merupakan panel yang ketiga kita pada malam ini. Kita meminta beliau untuk memperkenalkan diri dahulu. Dipersilakan panel ketiga. Okey, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Sumudi Hashim. Juga sama dengan panel yang lain, iaitu mengambil kos geografi, pendidikan geografi di Universiti Pendidikan Sultan Idris semester 6. Dan saya berterima kasih kepada moderator kerana meliput saya ke forum kita pada hari ini, iaitu tentang GIS yang berkaitan dengan COVID yang berlaku sekarang ni lah, iaitu COVID-19. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada diri beliau. Okey, seterusnya untuk pada malam ini kita akan membuat satu pusingan sahaja. Tanpa membuang masa, saya ingin pergi kepada panel kita yang pertama, saudara Ahmad Azhur bin Abdul Malik. Mungkin saudara lebih mengetahui bagaimana penggunaan GIS ini dalam dari segi aspek untuk membuat pemetaan taburan yang berlaku di Malaysia, khususnya di negeri-negeri di Malaysia lah, seperti Perlis, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi soalan di sini adalah saya ingin bertanya mengenai dengan saudara Ahmad Azhur ini, bagaimana penggunaan GIS ini dalam kita membuat pemetaan, iaitu pemetaan taburan dalam isu COVID-19 ini. Bagaimana pendapat saudara mengenai dengan soalan yang ini? Dipersilakan.
kasih kepada saudara Khairul Azhar atas soalan yang diberikan tu. Okey, pada pendapat saya lah, JIS dan juga dalam bidang perubatan ni bukanlah sesuatu perkara yang baru. Cumanya dalam aspek yang kita bincangkan ni, perkara yang baru ialah penyakit itu sendiri tu. Penyakit COVID-19 ni merupakan penyakit baru dalam era kita ni. Okey, soalan yang diberikan ialah bagaimana JIS ni digunakan dalam aspek pemetaan mengenai taburan penyakit COVID-19 ni. Okey, jika kita lihatlah sebelum-sebelum ni ada juga kajian-kajian berkenaan dengan penyakit, cuma bukanlah penyakit COVID-19 lah, iaitu penyakit seperti demam denggi dan sebagainya. Jadi dari situ dia sama saja dengan konsep yang kita lakukan sekarang ni, cuma berbezanya hanyalah penyakit sajalah. Jadi dalam kita nak buat pemetaan untuk melihat taburan pesakit COVID-19 ni, dia ada beberapa fasa lah untuk kita nak buat pemetaan tu, iaitu fasa yang pertama ialah pengumpulan data dan juga maklumat. Okey, dalam fasa ni dia terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama ialah kita melalui kajian maklumat lah. Kajian maklumat sekunder iaitu kita mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kes COVID-19 ni. Okey, sama ada dari kes import ataupun ada pembawa-pembawa, tidak apa yang seseorang yang ada penyakit COVID-19 tu dia tak sedar pun dia ada COVID-19 dan dia keluar ke tempat awam tanpa memakai pelitup muka, tidak mengamalkan SOP lah yang ditetapkan oleh MKN ni, oleh KKM. Okey, dari itu merupakan faktor utama lah yang mempengaruhi peningkatan kes COVID-19 ni. Okey, jadi kita pergi kepada bahagian kedua pula, ialah dapatan kita data kawasan yang berisiko tinggi lah, ataupun yang paling banyak kawasan tu yang banyak taburan dia penyakit COVID-19 ni. Seperti mana sekarang ni seperti kita tahu negeri Selangor, Kuala Lumpur yang merupakan zon merah lah, banyak kes di kawasan itu. Okey, kita pergi ke fasa yang kedua, iaitu pembangunan aplikasi JIS ni terhadap COVID-19 ni secara local host. Okey, secara local host ni adalah pada peringkat ni data kawasan yang ada pesakit COVID-19 ni diekstrak dan ditukarkan kepada format CSV lah, ataupun comma separate values. Okey, seterusnya data kawasan yang mempunyai pesakit COVID-19 ni diplot semula ke dalam format SDE Geodatabase, iaitu menggunakan perisian ArcGIS lah 10.1 secara local host. Okey, ke semua layer kawasan yang mempunyai pesakit tertinggi ni, populasi penduduk sepadan negeri, daerah serta mukim-mukim lah yang dimasukkan ke dalam perisian ArcGIS Viewer for Flag 3.7, iaitu bagi pembangunan aplikasi JIS dan juga COVID-19 secara local host. Dan capaian aplikasi ini hanya boleh digunakan oleh penyelidik sahaja bagi melakukan proses analisis data ni, iaitu widget Google Street View dimasukkan ke dalam aplikasi JIS COVID-19 bagi tujuan mengenal pasti faktor persekitaran, terutama jenis kawasan yang berisiko lah ataupun berupaya dalam menyebarkan COVID-19 ni, untuk langkah-langkah kita nak mengekang lah supaya kes ni merebak dengan lebih cepat, yang mungkin akan dibincangkan oleh panel-panel lain lah. Okey, seterusnya kita pergi ke fasa yang terakhir, iaitu fasa analisis data. Itu ya. Okey, pada fasa ketiga ni merupakan fasa terakhir kajian di mana analisis tindihan dilakukan ke atas data kawasan yang berisiko tinggi dalam COVID-19 ni lah.
dengan data populasi penduduk ke data sepadan negeri, daerah, mukim, bagi melihat hubungan dan perkaitan di antara yang menyebabkan COVID-19 ni mudah merebak lah secara meluas. Yang kita risaukan sekarang ni kes sampai sehari mencecah sehingga ke 4 angka lah. Okey, proses penggunaan pastian maklumat ni melalui kita boleh gunakan Google Street View widget atas semua kawasan di seluruh Malaysia lah, di atas semua negeri. Okay, dari situ kita dah boleh lihat lah dekat mana yang kawasan COVID-19 ni banyak. Jadi dari situ dia boleh menjadi sebagai rujukan lah kepada KKM untuk dan MKN lah, iaitu Majlis Keselamatan Negara, untuk mungkin kita nak buat PKPD supaya kita nak menghalang orang yang berada di kawasan zon merah ni keluar masuk pergi ke kawasan yang mungkin zon kuning, zon hijau, dan penyakit COVID-19 tu mudah merebak lah. Jadi dengan adanya JIS ni, ia memudahkan lah proses-proses dalam kita nak mengekang ataupun nak membanteras lah penyakit COVID-19 ni yang mungkin akan dibincangkan oleh panel kita yang seterusnya. Okay, sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada Khairul Azhar. Okey, terima kasih kepada panel kita yang pertama, Saudara Ahmad Azhur dan Abdul Malik, mengenai dengan penerangan beliau mengenai dengan penggunaan JIS dalam pemetaan taburan 19. Apa yang saya nak ambil sedikit daripada poin beliau ada menyatakan di dalam untuk membuat pemetaan taburan ini terdapat 3 fasa yang kita perlu lalui lah. Yang pertama itu kita mengenal fasa mana yang mempunyai kawasan berisiko tinggi seperti boleh lihat contohnya di negeri Selangor. Di negeri Selangor itu merupakan kawasan-kawasan yang boleh dikatakan zon merah kerana angka yang dilihat berkait dengan COVID-19 ini begitu tinggi. Dan fasa yang kedua adalah kita dapat lihat ialah pembangunan berkait dengan local house yang disebutkan oleh Saudara Ahmad Azhur. Dan seterusnya fasa yang terakhir adalah kita menganalisis data-data yang telah kita dapat daripada fasa 1 dan fasa 2, dan akhirnya kita menganalisis data itu dan memberikan kepada orang ramai untuk mengetahui kawasan-kawasan mana yang lebih berisiko. Dan saya amat tertarik dengan poin Ahmad Azhur itu mengenai dengan pemetaan JIS ini dapat menyenangkan lagi masyarakat di Malaysia untuk kita melihat sebanyak mana jumlah kes kita pada suatu hari. Jadinya pada pandangan saya memang amat mudahlah untuk masyarakat melihat data-data itu serta memudahkan lagi agensi-agensi KKM serta MKN untuk mereka mengetahui data-data itu supaya orang daripada negeri lain tidak memasuki kawasan-kawasan yang berisiko tinggi. Yes, itu adalah sangat memudahkan lagi masyarakat di Malaysia untuk kita melihat lagi kes pada hari demi hari. Dan begitulah pentingnya pemetaan taburan COVID-19 ini dalam JIS. Okay, terima kasih kepada panel pertama kita mengenai Saudara Ahmad Azhur mengenai dengan poin beliau. Okey, seterusnya kita beralih kepada panel kita yang kedua, Saudara Muhammad Azwan bin Adas. Sebenarnya tadi Ahmad Azhur menceritakan mengenai dengan pemetaan taburan COVID-19. Dan untuk Saudara Ahmad Azwan juga, pada pandangan anda, adakah penggunaan GIS dalam pengendalian kluster COVID-19 ini dapat digunakan di dalam GIS ini ataupun tidak? So kita perlu kami berikan Saudara panel kedua untuk meneruskan lagi kita jumpa pada hari ini. Dipersilakan dari saya. Okey, terima kasih kepada saudara moderator kita. Penggunaan JIS dalam pengendalian kluster COVID.
saya amat setuju dengan penggunaan JIS tersebut sebab pertama sekali untuk proses-proses penggunaan JIS telah pun Ahmad Az-Zuhud panel pertama kita terangkan, jadi saya akan meringkaskan dan memudahkan pemahaman untuk bagaimana kita boleh mengendalikan kluster COVID dengan menggunakan JIS. Pertama sekali, seperti maklum kita tahu, rakyat Malaysia sekarang semua dikenakan menggunakan aplikasi MySejahtera yang dapat saya tunjukkan di sini. Aplikasi MySejahtera ini, data daripada MySejahtera ini boleh digunakan untuk pemetaan JIS. Sebagai contoh, apabila kita check in ke mana-mana premis seperti kedai makan, ke mana-mana pusat sukan ataupun pusat hiburan, data-data tersebut akan merekod kita punya masa dan juga suhu akan direkod di premis tersebut. Jadi dengan menggunakan data di sini, seandainya aplikasi JIS ini digunakan dengan menggunakan data raw daripada MySejahtera ini, menjejak sakit. Sebagai contoh, jikalau ada seorang sakit telah dikenal pasti, kita dapat melihat daripada segala maklumat yang berada dalam history. Sebagai contoh, di sini saya dapat tunjukkan history saya, di mana ada banyak tempat yang saya pergi dalam tempoh sehari. Dengan data-data tersebut, kita boleh lemparkan data tersebut di atas peta dan menjejak semula dengan melakukan pemetaan laluan sakit tersebut. Dan apabila kita telah mendapatkan data sekunder daripada data tersebut, kita boleh mengenal pasti semula kontak rapat kepada kelas tersebut. Sebagai contoh, katakanlah sakit tersebut pergi ke mall, pergi ke pusat beli belah. Kita dapat lihat semula, kita dapat cari dan trace jejak semula mana-mana tempat yang mempunyai ramai orang seperti restoran dan sebagainya. Dan daripada situ kita boleh mencari semula kontak-kontak rapat kepada pesakit tersebut. Dan fasa seterusnya ialah fasa untuk mengambil tindakan. Dan seperti mana panel pertama kita telah terangkan, iaitu boleh dengan ada data kita boleh mengambil tindakan dengan melaksanakan PKPD kepada kawasan yang berada dalam tahap merah ataupun kuning, zon merah dan sebagainya. Dalam fasa ini, untuk mengawal penularan, daerah-daerah akan disekat dan dikawal agar tidak berlakunya penularan yang terlalu cepat dan terlalu berbahaya kepada orang ramai. Dan dilihat juga di Malaysia kita menggunakan sistem penggunaan gelang pink kepada orang yang baru balik ataupun daripada mana-mana untuk mengenal pasti tempoh 2 minggu kuarantin. Pada pendapat saya, penggunaan gelang pink tersebut masih lagi amat kurang relevan sebab rakyat Malaysia dapat kita tahu agak ketegar. Jadi antara cadangan yang boleh diguna pakai adalah menggunakan aplikasi MySejahtera tersebut dengan permission. Kan kalau seandainya kita tengok dalam aplikasi tersebut, dalam aplikasi di telefon pintar kita dapat lihat ada setengah aplikasi memerlukan permission untuk menggunakan location dan sebagainya. Jadi pada pendapat saya, penggunaan location yang secara automatik dan secara berwajib perlu dinyalakan kepada pengguna gelang pink ini untuk mengenal pasti pergerakan mereka dan juga mengawal pergerakan mereka. Dan setakat itu saja yang saya boleh sampaikan. Diberikan semula kepada moderator kita. Terima kasih kepada panel kedua kita, Saudara Muhammad Azwar bin Alyas, kerana memberi pandangan yang amat terbuka kepada kita untuk melihat sejauh mana COVID-19 ini boleh merebak di negara kita. Dan sebagai contoh yang telah diberikan kepada Saudara Azwar itu adalah bagaimana kita untuk mengendalikan kluster-kluster COVID-19 di negara kita. Terima kasih kepada Saudara Azwan di atas hujah yang pandangan yang cukup bernas yang telah disampaikan. Okey, seterusnya kita pergi kepada panel kita yang terakhir, Saudara Muhammad Ikmal Syamsuddin bin Hashim.
So kita akan menceritakan mengenai dengan sebentar tadi kita dapat lihat saudara panel utama kita menceritakan mengenai dengan pemetaan bulan, dan panel kedua kita saudara Azwan menceritakan mengenai dengan pengendalian kluster COVID-19. Jadi untuk soalan panel ketiga kita saudara Ikhwan Syamsuddin, sistem JIS ini adakah ianya dapat menerajui maklum balas kepada COVID-19? Adakah ianya memberi maklum balas yang orang katanya berasaskanlah kepada kita untuk kita menangani penularan COVID-19 ini? Silakan untuk memberikan pandangan. Okey, terima kasih moderator. Bismillah. Ya, betul. Kita tahu, saya pun nak cakap lebih tentang JIS itu apa, saudara Azbu dan saudara Azbu pun dah terang dengan detail apa yang JIS lakukan, macam mana proses dia untuk mendapat maklumat akhir, dan saudara Azbu pun juga menceritakan pandangan mereka dia lah tentang JIS. Tapi saya nak ceritakan macam mana JIS ni memberi respon awal kepada kita pandemik yang sekarang ni, selama berapa bulan, hampir setahun pandemik COVID-19 yang telah berlaku di dunia, bukan di Malaysia saja. Macam mana JIS yang begitu tidak dianggap penting, tapi bila berlaku pandemik ini, ia menjadi salah satu medium atau media yang penting kepada negara. Sebagai contoh, saya berikan contoh yang kita tahu, setiap media sosial macam contoh Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun apa-apa saja media, YouTube ke, Majahtera ke, semua memberi tentang infografik yang dikaitkan dengan COVID-19. Contohnya kadar kematian, kadar jangkitan di setiap negeri dengan menggunakan peta yang lakaran yang meletakkan warna. Contohnya kawasan Selangor merupakan kawasan PKPD ataupun zon merah, diletakkan ataupun diwarnakan dengan warna merah. Dan kalau kawasan lain yang bebas, diletakkan zon hijau ataupun zon kuning yang hampir dengan zon merah, ataupun dia turun balik ke zon hijau. Itu semua bermulanya daripada maklumat daripada JIS. Macam mana pekaji mengkolek data, macam mana dia mengkolek data, analisis data, mendapat data, semua itu berkaitan dengan JIS. Dan sebagai saya beri contoh, sekarang ni kita pada bulan 3 kita dikejutkan dengan bergerak PKPD seluruh Malaysia. Maksudnya kita tak boleh keluar rumah, kita dijaga, kita disuruh duduk kat rumah, tak boleh keluar makan, minum, lepak kedai mamak dan sebagainya. Kita kena duduk kat rumah. Macam mana JIS ni ia berfungsi pada masa itu? Contohnya saya beri contoh, JIS digunakan kepada peniaga kecil. Contohnya Foodpanda, GrabFood, Foodwallet, apa lagi, dah lapar ke, semua itu menggunakan aplikasi JIS yang menunjukkan kawasan mana yang tidak boleh masuk, kawasan mana yang dibenarkan masuk, dan semua itu menggunakan sistem JIS, sistem maklumat geografi lah. Saya boleh katakan macam tu je. Dan apa lagi yang kita boleh kaitkan dengan, sebagai contohnya, kita boleh membuka Majahtera untuk melihat info-info sekarang. Sebagai contohnya, kita boleh melihat kawasan-kawasan yang telah kerajaan tempatkan kluster-kluster yang berkait rapat dengan masa COVID. Dan juga sistem JIS ini juga menunjukkan kawasan-kawasan yang
sebagai contohnya, kerajaan ingin memberi bantuan, ia pun menunjukkan kawasan itu. Sebab saya tak boleh nak tunjukkan contoh lah, sebab saya pun menggunakan telefon, so susahlah untuk saya present sebab ia berada di laptop. Sebabkan kawasan rumah saya ni lain kurang, jadi masalah jugalah. Jadi itu sajalah saya boleh katakan yang boleh saya berikan. Kenapa GIS ni ia lead ataupun ia respon awal kepada maklumat tentang maklumat COVID seluruh dunia. Sebagai contohnya kita boleh tengok, kalau kita tengok GIS ni membekalkan maklumat seluruh dunia. Maksudnya kita boleh tengok list yang negara-negara yang mengalami pandemik ini, kadar jangkitan dia, kadar kematian dia, sebagai contoh mereka yang tinggi sekarang sehingga meningkat beratus ribu, sehari boleh meningkat puluh-puluh ribu jangkitan. Kita boleh tengok dengan melalui GIS ni, AGIS dan sebagainya lah, yang software-software yang ada di dalam media telefon kita lah. Itu saja daripada saya. Boleh saya katakan, kalau silap nak boleh macam mana. Jadi saya pun belajar juga. Jadi saya serahkan balik kepada moderator kita supaya membuat kesimpulan lah tentang apa yang saya katakan tadi. Okey, terima kasih kepada saudara Iqmal yang merangkap panel ketika kita pada malam ini, dan kita boleh lihat poin-poin beliau amat menarik untuk kita memikirkan lebih jauh mengenai dengan sistem GIS ini, iaitu menaruhi maklum balas yang secepatnya kepada masyarakat dalam menangani COVID-19 ni. Sebagai contoh, kita boleh lihat maklum balas yang kita boleh ketahui lah mengenai dengan COVID-19 ni di Telegram, dan orang ramai boleh menginstall Telegram itu dan mendapat maklum balas mengenai dengan COVID-19 itu yang telah dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Dan kita boleh lihat pada pukul 5 itu, pihak MKN akan memberikan satu bentuk panggil poster yang telah dibuat untuk kita memaklum balas mengenai kes pada hari tersebut. Dan kesimpulan yang boleh saya bagi, yang saya boleh dapat daripada panel pertama, panel kedua dan panel ketiga kita, iaitu aplikasi GIS ni amat penting di dalam kita menangani penularan COVID-19 di negara kita, dan khususnya di Malaysia serta pun di dunia. Jadinya dengan adanya aplikasi GIS ni, kita dapat orang kata mendapat maklumat daripada data kepada bentuk poster yang mudah dipahami oleh masyarakat. Jadinya GIS ni sangat-sangat penting untuk daripada aspek kesihatan dan khususnya dalam menangani COVID-19 ini. Dan mungkin itu sahaja kesimpulan daripada saya, dan saya ingin mengakhiri kita punya forum pada malam ini dengan jutaan terima kasih kepada panel-panel kita pada malam ini, saudara Ahmad Azhur, panel pertama saudara Ahmad Azwan, panel kedua dan panel ketiga saudara Iqmal Syamsuddin Hashif, kerana bersama-sama dengan kita dalam berdiskusi mengenai dengan GIS dan COVID-19. Semoga kita berjumpa lagi, ketemu lagi pada forum yang akan kita buat. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.